Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Hasbiza binti Jamaluddin, pemegang nombor metrik 25-7942 bersama ahli dan saya akan memandangkan tugasan kumpulan bertajuk Kesatuan Sekerja di Malaysia. Sebagai pengenalan, ingin saya jelaskan kesatuan atau kesatuan sekerja ini bermaksud gabungan orang-orang kerja, persatuan dan majikan-majikan. Kesatuan pekerja juga boleh diartikan sebagai kesatuan yang telah didaftarkan di bawah mana-mana undang-undang yang berhubung dengan pendaftaran kesatuan sekerja. Fungsi kesatuan adalah melindungi dan menjaga kebajikan ahli-ahlinya. Jabatan Penasihat Kesatuan Sekerja juga ditubuhkan bagi memberi nasihat berkenaan dengan kesatuan sekerja. Seterusnya, apa yang dikatakan pencetus kepada isu atau konflik motif ekonomi. Motif ekonomi ialah di mana pekerja ingin menambah baik situasi ekonomi mereka daripada keadaan sedia ada menjadi lebih baik. Hal ini dikaitkan dengan sesuatu isu yang melibatkan masalah seperti gaji, pembayaran bonus dan juga elang-elang tertentu. Penyertaan pekerja dalam kesatuan sekerja dapat menambah baik terma-terma dan syarat-syarat perkhidmatan seperti upah dan faedah-faedah yang akan diperolehi. Hal ini hanya mudah dicapai jika adanya kerjasama yang padu di antara ahli-ahli. Kerjasama yang kuat antara ahli adalah dalam kesatuan sekerja memberikan kekuatan secara kolektif untuk berunding dan melakukan proses tawar-menawar dengan majikan bagi mendapatkan terma-terma dan syarat-syarat perkhidmatan yang lebih baik. Bagi melindungi hak pula, pelibatan pekerja dalam kesatuan sekerja yang sah sudah tentu akan dilindungi oleh undang-undang. Oleh yang demikian, kejayaan kesatuan sekerja dalam memperjuangkan hak pekerja dari segi terma dan syarat yang lebih baik akan memberikan pulangan yang baik dan faedah secara langsung kepada ahli-ahlinya. Antara sebab utama pekerja menyertai kesatuan sekerja ialah disebabkan untuk mendapatkan perlindungan. Selain perlindungan, taraf hidup dari segi kebendaan, security status dan juga maruah menjadi kepentingan bagi pekerja. Mengenai sebab-sebab sosial pula, ia mungkin pengaruh rakan sekerja dan keinginan sendiri untuk berpersatuan. Pengaruh rakan sekerja sangat memberi impak kerana jika seseorang bekerja, ia tidak mudah menyertai kesatuan sekerja, mungkin pekerja lain tu akan disisihkan oleh rakan-rakannya. Baiklah, bagi peranan pihak-pihak terbabit sebagai perunding dalam menangani isu atau konflik pula adalah di mana kesatuan sekerja ini merupakan pengantara antara pihak majikan dan para pekerja dalam menyelesaikan isu yang timbul berkaitan dengan pekerjaan. Kesatuan pekerja majikan adalah kesatuan yang diwakili oleh pihak-pihak majikan. Peranannya sebagai penghalang kepada gerakan pekerja yang tidak puas hati dengan terma dan keadaan pekerja yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi. Kesatuan sekerja pula ialah kesatuan yang merangkumi gabungan-gabungan pekerja. Mereka ni sanggup berkorban dan berjuang demi untuk mendapatkan keadilan yang lebih baik hak mereka dalam sesuatu pekerjaan. Pelbagai fungsi atau peranan yang dimainkan oleh kesatuan sekerja, tetapi yang paling utama adalah melindungi hak-hak dan kebajikan ahli-ahli daripada ditindas oleh majikan. Berfungsi juga sebagai perunding kolektif bagi membincangkan isu-isu atau permasalahan pekerja. Perundingan kolektif adalah pertemuan antara wakil pekerja iaitu kesatuan sekerja dan pihak majikan. Proses perundingan dan tawar-menawar dilakukan bagi mencapai keputusan demi kebaikan bersama. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan seperjuangan saya. Terima kasih. Saya kira ini merupakan nombor kritik 258-233. Tanpa membuang masa, saya akan teruskan tepuk tangan, iaitu berkaitan dengan isu jangka masa isu atau konflik. Perundingan pada kali pertama hendaklah mendapat pengiktirafan daripada majikan terlebih dahulu. Ini kerana perundingan yang akan dijalankan nanti sudah tentu bersama dengan pihak majikan dan segala keputusan
dalam perundingan nanti sudah pasti memberi kesan kepada kedua-dua belah pihak. Perjanjian kolektif ini hanya boleh dilakukan secara hitam putih, iaitu ataupun dengan cara lisan saja. Undang-undang memerlukan tempoh perjanjian sekurang-kurangnya 3 tahun. Ini bermakna sebaik sahaja perjanjian diluluskan oleh Mahkamah Perusahaan, terma dan syarat pekerjaan telah ditetapkan untuk tempoh tersebut dan semasa tempoh itu. Perkara ini hanya boleh dipinda dengan persetujuan kedua-dua pihak. Keadaan ini adalah untuk bertujuan bagi memastikan perjanjian yang dipersetujui oleh majikan dapat dilaksanakan dan juga untuk memastikan kebajikan pekerja terjamin. Seterusnya, proses perundingan yang melibatkan peringkat perundingan, cara pengurusan perundingan termasuk strategi, communication, taktik dan lain-lain. Di dalam melaksanakan perjanjian kolektif, terdapat perkara-perkara yang tidak boleh disentuh atau dipertikaikan oleh pihak kesatuan sekerja, iaitu hak prerogatif majikan ataupun hak istimewa majikan. Antara hak-hak prerogatif majikan yang tidak boleh dipertikaikan oleh pekerja, iaitu berkenaan dengan kenaikan pangkat. Selain itu, pertukaran pekerja, pertukaran yang dilakukan dengan syarat tidak mengakibatkan kerugian kepada pekerja dengan terma-terma pekerjaannya. Pemecatan dan pengambilan semula seseorang pekerja juga merupakan hak prerogatif majikan. Seterusnya saya mempersilakan sahabat saya untuk meneruskan pembentakan. Baik, pada masa dapat menyelesaikan titik perbezaan untuk mencapai hasil yang keperluan untuk mengubah perundingan tradisional kepada perundingan kolektif kerana negara kita telah mengalami transformasi dan perubahan dalam hubungan industri. Yang kedua, pengurusan konflik secara bertolak langsung menjadi beramal yang utama berbanding pendekatan penyelesaian masalah dan bekerjasama. Pendekatan penyelesaian masalah juga merupakan amalan interest based beginner IBB, walaupun ia dilihat mempengaruhi amalan IBB secara negatif. Keperluan untuk mengubah bentuk perundingan tradisional kepada perundingan yang lebih bekerjasama kerana negara kita telah mengalami transformasi dan perubahan dalam hubungan industri. Seterusnya, sahabat saya. Assalamualaikum, nama saya Hafizah. Akan bercakap tentang resolusi perundingan, di mana penyelesaian yang kita sudah diceritakan oleh Puan Zahdia mengenai masalah perundingan. So kat sini kita dapatkan penyelesaian pertikaian secara alternatif. Mungkin kita boleh lihat daripada perbincangan tu kita dapatkan common ground. Mana kalau kita lihat di mana kesatuan sekerja adalah antara yang mula-mula sekali menimbulkan ataupun memberikan perancangan untuk gaji minimum minimum di Malaysia, yang mana dimulakan oleh pihak Malaysia Trade Union Congress ataupun Kesatuan Sekerja Malaysia, yang mereka mengatakan yang kita tidak ada gaji minimum. So di sini antara persatuan dengan persatuan majikan-majikan, kerajaan dan juga Kesatuan Sekerja duduk semeja dan berbincang apakah common ground. Di situ adalah penyelesaian alternatif yang boleh dapat dicarilah untuk bagi mendapatkan penyelesaian. So selepas tu perundingan secara langsung, yes, kita akan duduk satu meja. Kita masih lagi dalam konteks gaji minimum. Kita duduk satu meja, kita berbincang, what is the common ground, apakah persetujuan sama yang boleh kita capai.
Kalau kata sebelum ini gaji minimum tiada. So gaji serendah RM500. So sekarang kita berada di tahun 2022, gaji minimum yang dinaikkan adalah sebanyak RM1,100. Sebelum ini pada mula-mula pada tahun 2017 ataupun 2016, maaf kalau saya lupa, gaji minimum dimulakan sebanyak RM900 base gaji tapi tidak termasuk allowance. Sekarang sudah ditingkatkan kepada RM1,100. Itu pun masih lagi ada pihak pekerja yang tidak bersetuju, tetapi kita perlukan common ground untuk bermula, untuk memastikan benda itu start rolling ataupun bermula. Lepas tu perundingan damai. Setelah jumpa common ground ataupun jumpa kita punya titik persamaan itu, barulah kita boleh runding secara damai, duduk sama-sama, menyatakan hasrat yang lebih baiklah. Macam contoh, kes-kes seperti kalau kita tengok dahulu, kita punya perundingan damai yang seingat saya lah, sebab salah seorang bapa saya adalah salah seorang yang memperjuangkan hak-hak pekerja. Seingat saya, kalau kata alternatif ni banyak. Dia pernah bekerja dengan agak ekstrim, di mana bukan kata mogok lapar lah. Kita kat Malaysia tak ada lagi mogok lapar, tapi setakat piket atau mogok itu adalah perkara biasa dalam kehidupan kami sekeluarga. Kami dilahirkan dengan ada sahaja peristiwa perjuangan majikan, perjuangan pekerja, di mana masa saya di Kilang Highland, adik nombor 2 saya di Kilang Mancis di Teluk Intan, dan yang adik nombor 3 adalah di Kilang Unilever di Bangsa, di mana memperjuangkan hak-hak pekerja pasal gaji, cuti, masalah-masalah kesihatan yang ada, apakah masalahnya. Dan majikan perlu akur sebab ini termaktub pada perbincangan ILO, International Labour Organization, berada di bawah United Nations. Dan majikan yang melanggar boleh dibawa ke tengah ke muka pengadilan di bawah, macam Puan Hasnizah mengatakan tadi, di bawah Undang-Undang Pekerja tahun 1962 saya tak salah. Okey, sebab tu penyelidikan dan siasatan yang akan dibuat untuk mendapatkan resolusi yang lebih baik untuk masa akan datang. Kat sini, dan mahkamah adalah resolusi yang terakhir. Jika berlakunya contract of dismissal yang sepatutnya tidak berlaku, contohnya kalau kata ada setengah pekerja, ada pekerja itu berlaku kemalangan pada diri mereka, dan pada waktu diorang dalam tempoh cuti sakit itu dibuang oleh syarikat, itu adalah dismissal yang tidak betul, cara pembuangan kerja yang tidak betul. So perkara ini boleh dibawa ke mahkamah perusahaan untuk mendapatkan keadilan bagi pihak pekerja. Sebab kita dekat sini kita dapat lihat pekerja adalah golongan paling bawah dalam society. Kita adalah yang bekerja, yang menggerakkan negara. Kita adalah golongan yang paling ramai. So dekat sini mahkamah perusahaan kebanyakannya akan berpihak pada kita, melainkan masalah disiplin yang ditimbulkan oleh pekerja itu sendiri. Contohnya seperti hilang daripada tempat kerja dalam masa 3 hari tanpa kontak, tanpa ada sebarang penyataan kepada majikan. Yes, yang itu adalah salah pada pekerja yang tidak boleh dibawa oleh pihak kesatuan sekerja kepada mahkamah. Okay. Secara kesimpulannya, kita di Malaysia di bawah gabungan Malaysian Trade Union Congress dan juga QPAC. QPAC adalah pada kerajaan, dan Malaysian Trade Union Congress atau MTUC adalah pada pihak swasta. Penyelesaian yang mereka selalu pertikaikan memainkan peranan penting dalam menguruskan perhubungan perusahaan. Kita tak nak lagi dah macam orang cakap ada mogok kan, berhenti production, stop production dan start mogok. Itu menunjukkan impak yang tidak baik pada syarikat. Kalau kata pada satu masa syarikat akan mengalami kerugian, adakah itu yang lebih baik? Tidak. So perundingan secara alternatif, duduk semeja adalah salah satu yang lebih baik daripada orang cakap membawanya kepada jalan. Antara mekanisme penyelesaian yang dipertikaikan adalah alternatif yang dibentukkan oleh Akta Perhubungan dan Perusahaan 1967, ialah perundingan secara langsung, perundingan damai, penyelidikan dan siasatan secara arbitrasi. Penyelesaian pertikaian alternatif yang diperuntukkan ni lah yang selalu kita tak follow. Sebab kita rebel, kita cuba untuk mendapatkan perhatian daripada majikan ataupun kerajaan. So kita membawanya kepada jalan-jalan raya,
horn kalau anda suka ataupun anda mengatakan ya pada apa yang kami buat, sedangkan ia mendatangkan impak yang negatif. Contohnya kita akan melihat daripada luar negara, orang luar negara, walaupun kita ni orang berbangsa timur, kita tak perlu nak ikut orang-orang bangsa barat. Kalau kita tengok bangsa barat sekarang ni yang berlaku di England ataupun British, di mana berlakunya mogok pemandu lori, semua lori stop. Apa jadi? Kekurangan pada bahan bakar untuk digunakan oleh orang awam. Dekat situ boleh membuatkan society ataupun ke masyarakat jatuh. Berlakunya kekurangan pada barangan yang ingin disampaikan kerana pemberhentian orang-orang yang membawa lori. Orang-orang membawa lori ni mogok, berhenti di tepi kiri kanan jalan lebuh raya di British. So adakah ini yang kita perlukan? Setiap satu mekanisme mempunyai kebaikan dan kelemahannya sendiri. Tapi kita sendiri yang berada, yang membawanya, adakah kita ingin terus berada dekat dalam keadaan menakut-nakutkan dan ditakutkan? Sekian, terima kasih.